Eksperimen ini adalah untuk mengkaji hubungan antara daya dengan pemanjangan spring, di mana kita letakkan satu spring dan tetapkan dengan mengambil kaki rekod. Jadi pemboleh ubah dimanipulasikan adalah daya yang boleh diwakili dengan jisim berslot. Untuk mengukur pemboleh ubah bergerak balas, kita menggunakan pembaris meter untuk mengukur pemanjangan. Di sini pemanjangan bermaksudnya perbezaan antara panjang asal dengan panjang akhir apabila jisim digantung pada spring. Sebelum kita memulakan eksperimen, kita perlu mengukur panjang awal spring, di mana di sini kita nampak daripada skala 30.0 cm hingga 45 cm. Jadi kita boleh dapatkan panjang asal ataupun panjang awal daripada hasil tolak 45 dengan 30, iaitu 15 cm. Untuk langkah pertama, kita akan menggunakan satu nilai MV, iaitu satu jisim 100 gram. Kita gantungkan pada spring dan di sini kita nampak pemanjangan spring akan ada. Apa yang kita nak buat adalah kita nak ukur panjang akhir. So di sini saya dapat bacaan lebih kurang 47.3 cm. Panjang akhir spring boleh dikira dengan 47.3 cm tolak 30.0 cm. Oleh itu kita dapat panjang akhir 17.3 cm. Untuk mencari pemanjangan X, kita menggunakan panjang akhir 17.3 cm tolak panjang awal, iaitu 15 cm. Kemudian eksperimen diulang dengan menambah jisim, iaitu daripada 100 gram kepada 200 gram. Kaedah yang sama, kita mengukur panjang akhir spring daripada perbezaan. Kemudian kita carikan X dengan tolak panjang akhir dengan panjang awal. Dan eksperimen ini akan diulang dengan 300 gram, 400 gram dan 500 gram. Di sini kita akan nampak semakin bertambah jisim, semakin bertambah daya, maka semakin panjang pemanjangan spring. Baik, ini adalah penjadualan data untuk eksperimen yang telah kita laksanakan untuk pemanjangan spring. Jadi untuk menjadualkan data, pertama sekali kita ada jisim. Okey, di mana jisim kita letak 100 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram dan 500 gram. Dan tujuannya kita nak tukarkan jisim kepada daya. So jika kita gunakan formula W sama dengan mg, di mana kita tahu W adalah sejenis daya. Dan untuk senang, kita letak G sebagai 10 dan bukannya 9.81. Sebab kalau kita letak 100 tukar kepada kg, contohnya dia menjadi 0.1 kg. Kalau kita darab 9.81, kita akan mengalami kesusahan untuk memplotkan graf. Sebab jawapan dia adalah 0.981 Newton. Okay. Lepas tu kita ada juga seterusnya adalah contoh 1.962. Okay, jadi nombor-nombor ini agak susah untuk kita lukiskan graf. Jadi untuk senang, kita anggap pecutan graviti adalah 10. Okay. Selepas kita dah kirakan daya, kita kira juga untuk panjang akhir. Okay. Panjang akhir daripada hasil tolakan dekat skala pembaris. Okay. Selepas itu kita nak dapatkan pemanjangan spring. Okay. Dengan formula panjang akhir tolak panjang awal. Contohnya 17.2 tolak 15.0, kita dapat 2.2 cm. Okay. Lepas tu kita ada 4.4, 6.6, 8.8 dan 11.0. So ingin cikgu ingatkan bahawa bila kita cuba jadualkan data, pastikan walaupun dia adalah nombor bulat, tetapi
pembaris boleh membaca skala sehingga 1%. So, kita perlu letakkan 1%. Pastikan jadual untuk setiap lajur data adalah sistematik. Okay, so markah pertama adalah simbol kuantiti. Markah kedua adalah unit. Markah ketiga adalah catatan data dengan sistematik ataupun kepekaan yang betul. Kemudian kita cuba plotkan graf. Okay, kita cuba plotkan graf. So contohnya kita nak mengkaji hubungan antara pemanjangan spring dengan daya kan. So untuk jisim dan juga panjang akhir kita boleh abaikan. So saya cuma abaikan dua lajur data sahaja. Okey, masalahnya biasa kita selalu letak RV dipaksi Y. Dipaksi Y. Okey, dipaksi Y dan MV dipaksi X. Okey, MV dipaksi X. Oleh itu, graf kita sepatutnya kelihatan seperti ini. X pemanjangan akan dipaksi Y dan F daya akan dipaksi X. Okay, F daya akan dipaksi X. So, satu senario adalah kalau kita lukis seperti ini memang tak ada masalah. Okay, kita boleh lukis ikut skala dia. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita buatkan skala. Okay, kita buatkan skala. Dan kita plotkan graf lah. Okay, tak ada masalah. Okay, cuma apa yang berlaku adalah sebab kita nak carikan keseluruhan graf. Okay, untuk makluman kita tahu formula F sama dengan Kx, di mana F adalah daya, X adalah pemanjangan spring dan K ini adalah pemalas spring. Jika susun semula formula, F sama dengan Kx, jadi F per X sama dengan K. Okay, F per X sama dengan K. Di mana F sebenarnya kalau kita letak F dipaksi Y dan X dipaksi X, maka kita dapat keturunan di sini. Keturunan yang kita dapat sebenarnya adalah pemalas spring. Oleh itu, selalunya kita lukiskan daya pada paksi Y dan pemanjangan pada paksi X. Okay, hanya untuk situasi ini sahaja. Tujuan untuk mencari keturunan, iaitu pemalas spring. Of course, secara teorinya tak ada salah kalau kita lukis X dekat paksi Y dan F dekat paksi X. Okay, so kita boleh tentukan pemalas spring dengan cara lukiskan graf F melawan X dan bukannya X melawan F. So graf ini adalah graf F melawan X. Seperti biasa, saya boleh gunakan skala dengan labelkan paksi dulu. Okey, saya labelkan paksi. Sorry. Okey. Saya labelkan paksi. Ingat labelkan simbol dia di mana. Okey, ini adalah X. Okay, X. And then untuk yang sebelah paksi Y adalah F. Okay, kedua jangan lupakan unit. Okay, unit untuk F adalah Newton, unit untuk X adalah cm. Okay, so pertama sekali adalah label. Kedua adalah unit. Ketiga adalah skala. So untuk skala senang sahaja kita letakkan di sini. Kalau boleh kita, disebabkan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So kalau 2 cm untuk 1 adalah terlalu kecil. Okay, kalau boleh kita cuba letakkan contohnya
2 cm untuk 0.5. Okey, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. Okey. Dan untuk paksi X, kita boleh cuba buat 2 cm untuk 1. Okey, kita cuba dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So nampak dia memang tak cukup. So apa yang kita boleh buat adalah kita gunakan 1 cm untuk 1. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Dan kita cuba plotkan graf. Kalau daya F adalah 1, pemanjangan adalah 2.2. Okey, 2.2 adalah lebih kurang di sini. Okey. Kalau F adalah 2, pemanjangan adalah 4.4. Okey, 4.4 adalah lebih kurang di sini. Okey, kemudian kalau F adalah 3, pemanjangan adalah 6.6. Okey, 6.6 adalah di sini. Okey, kalau F adalah 4, pemanjangan adalah 8.8. Okey, 8.8. Okey, dan kalau F adalah 5, pemanjangan X adalah 11. Okey, so skala yang betul dan juga saiz yang betul. Okey, nampak agak pelik sikit untuk graf ni. Okey, sebab skala dengan X dengan Y kan. Tetapi tujuannya kita nak mencari kecerunan. Okey, iaitu pemalas spring. Okey, kemudian bila kita plot dengan betul, akhirnya kita cuba lukiskan best fit line. Okey, best fit line iaitu garis penuaian terbaik. Okey, garis penuaian terbaik. Okey, so selepas kita dah lukiskan graf, kita boleh carikan kecerunan dia. Okey, di mana kalau kita ambilkan 2 point, okey, contohnya saya ambilkan point ini di 11.05 dan di sini adalah 00. Okey, untuk amali atau untuk kertas 3, kita kena lukiskan segitiga apabila kita cuba carikan kecerunan. Okey. Kita carikan kecerunan. Jadi, nilai untuk kecerunan adalah M sama dengan 0.5 tolak 0 bahagi 11.0 tolak 0. So, saya dapat jawapan 0.5 per 11. Okey. So, sekejap saya cuba tekan kalkulator. Okey, 0.5 per 11. Okey, saya akan dapat jawapan lebih kurang 0.0455. Okey, unit dia apa? Okey, yang atas ini kita rujuk kepada paksi Y. Okey, Newton. Okey, untuk bawah paksi X adalah cm. Okey. Paksi X adalah cm. So, Newton per cm. Dan ini adalah pemalas spring. Okey, maksudnya setiap cm perlukan 0.0455 Newton. Okey, so ini adalah eksperimen bagi pemanjangan spring. Sekarang kita ingin mengkaji faktor yang mempengaruhi pemanjangan spring. Dan di sini kita akan tengok dua jenis susunan spring. Salah satu dinamakan sebagai susunan bersiri dan satu lagi dinamakan sebagai selari. Di sini pemberi ubah dimanipulasikan adalah susunan spring dan pemberi ubah bergerak balas adalah pemanjangan spring. Untuk pemberi ubah dimalahkan, kita akan menggunakan daya yang sama, iaitu kita menggunakan 300 gram. Sebelum kita tengok kepada dua susunan yang berbeza, marilah kita cari berapa pemanjangan spring.
Saya gantungkan spring dan saya cuba ukur berapa panjang akhir. Okey, di sini 51.6 cm. Oleh itu saya cuba carikan panjang akhir dengan tolak 51.6 dengan 30, iaitu 21.6 cm. Oleh itu saya boleh dapat X dengan 21.6 cm tolak 15 cm. Dan sekarang kita cuba tengok susunan pertama, iaitu susunan bersiri. Kita ada dua spring disambungkan secara bersama. Dan sebelum kita mula, kita perlu mengukur panjang awal spring. Bacaan yang saya dapat adalah 61.5 cm. Dan kita boleh dapat panjang awal melalui tolakan 61.5 dengan 30. Seterusnya, kita letakkan beban ataupun berat yang sama. Dan kita mengukur panjang akhir. Okey, bacaan yang direkod adalah 70.0 cm. Maka kita boleh mencari panjang akhir dengan hasil tolakan dan kita dapatkan pemanjangan spring melalui panjang akhir tolak panjang awal. Susunan spring yang kedua adalah susunan selari, di mana kita sambungkan spring secara berasingan. Panjang awal bagi setiap spring adalah 15 cm. Kita menggunakan GC beban yang sama, iaitu 300 gram. Setelah kita letakkan beban di atas, kita boleh tengok bacaan terakhir untuk panjang. Okey, daripada 47 cm kepada 48.5 hingga 70. Jadi kita boleh dapatkan hasil tolakan dan kita nampak bahawa X ini adalah diseparuhkan berbanding dengan jika kita gunakan susunan bersiri. Baik, di sini cikgu akan teruskan penerangan tambahan bagi eksperimen yang telah dijalankan bagi faktor susunan spring. Sebelum kita mengkaji faktor susunan spring, iaitu susunan bersiri dan selari, kita perlu menentukan syarat ataupun keadaan asal bagi spring. Contohnya, kalau kita gantung satu spring, kita perlu tahu berapakah panjang asal. Okey, di sini panjang asal adalah 15.0 cm. Dan selepas saya menggantungkan satu beban, contohnya saya menggunakan 300 gram. Okey, jadi bila saya menjalankan eksperimen untuk susunan spring yang berbeza, saya perlu menggunakan daya yang sama, iaitu 300 gram ataupun 3 Newton. Bila saya gantungkan beban ke atas, maka panjang akhir spring adalah 21.6 cm. Data yang saya peroleh di sini adalah berdasarkan hasil tolakan. Okey, maksudnya disebabkan skala pembaris di sini bukan mula dengan kosong, tetapi contohnya saya ambil 30. Okey, dan saya perlu ambil hasil tolakan daripada pengukuran antara dua skala ini. Contohnya di sini dia punya skala adalah 51.6. Jadi saya perlu tolakkan 51.6 dengan 30 untuk mendapatkan panjang akhir spring. Oleh itu, bila saya menggunakan formula, maka pemanjangan spring ataupun perbezaannya adalah 21.6 cm tolak 15.0 cm, saya dapat 6.6 cm. Okey, di sini cikgu nak bagi tahu sedikit limitasi ataupun kekurangan. Okey, disebabkan biasanya kita tahu spring dia dipanjangkan di bahagian sini sahaja. Okey, sebenarnya apa yang kita nak ukur adalah di sini sahaja. Sebab di sini adalah bahagian yang diregangkan ataupun dimampatkan.
Manakala di hujung, atas dan juga bawah adalah cincin ataupun ring yang tidak akan berubah saiz. Tetapi ia sebagai satu bahagian untuk sambungan. Oleh itu, mungkin kita akan dapat data yang tidak begitu tepat seperti yang dianggap. Okay. Tetapi daripada eksperimen ini, kita boleh cuba buat anggaran ataupun hubungan. Dapatkan idea tentang kalau kita sambung secara bersiri, macam mana yang berlaku kepada X ataupun apabila kita sambung secara selari, apa yang berlaku kepada X. Okay. So, susunan pertama adalah susunan bersiri, di mana kita sambungkan dua spring bersama. Oleh itu, saya mengukur panjang asas spring yang kelihatan dia lebih panjang sikit. Okay. Kalau kita cuba doublekan panjang spring, sepatutnya kita dapat 30.0 cm. Tetapi seperti yang saya kata, kalau saya cuba ukur daripada atas ke bawah, disebabkan ada tambahan panjang untuk ring ini, maka saya dapat panjang awal spring 31.5 cm. Dan bila saya ulang cara yang sama untuk mendapatkan panjang akhir spring, manakala saya dapat 45.0 cm. Dan untuk mencari pemanjangan spring, saya cuba buat tolakan. Akhirnya saya dapat 13.5 cm. Okay. Iaitu sebenarnya lebih kurang 2 kali ganda X yang original. Sebab X adalah 6.6 cm. Bila kita darab 2, kita dapat 13.2 cm. So, it's more like the same. Okay. Lebih kurang sama macam 2X. Okay. Itu adalah susunan bersiri. Kemudian untuk susunan selari, di mana kita cuba letak spring secara berasingan. Dan dengan daya yang sama, kita cuba carikan X atau pemanjangan. Seperti biasa, panjang awal spring adalah 15.0 cm sebab kedua-dua spring mempunyai panjang awal yang sama. Dan akhirnya, panjang akhir adalah 18.5 cm. Okay, seperti yang boleh nampak dekat gambar. Oleh itu, pemanjangan spring adalah 18.5 cm tolak 15.0 cm. Jadi, dia adalah 3.5 cm. Tadi, original X adalah 6.6 cm. Kalau kita cuba bagi dua kan, kita dapat 3.3 cm. So, is a bit near to our value. Okay. Seperti yang saya kata, kita mungkin terdapat nilai yang jitu seperti yang kita anggarkan atau kita expect. Sebab ada kelemahan dari segi sambungan. What we are going to measure actually is this part only. Okay, so that's it about the experiment for spring. I hope this video can clarify or help you to understand better about how the experiment of spring works. Thank you.